yang halal dikatakan haram, yang bid'ah terang-terangan yang boleh merosakkan akidah tidak berani disebut. Sebab itu saya nak ingat tuan-tuan dan puan, sesiapa yang membenci Al-Quran sama statusnya dengan musyrikin Mekah, tak ada beza. Surah 23 Al-Mu'minun ayat 70. Saya cabar mana-mana juga kalau kata saya tafsir tak betul. Surah 23 ayat 70 Al-Mu'minun, siapa-siapa benci Al-Quran sama macam musyrikin. Apa musyrikin kata kepada Nabi SAW? Am yaquluna bihi jinnah, atau mereka menyatakan Muhammad itu gila, insane. Bal ja'ahum bil haqq, bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang membawa kebenaran. Tapi Allah bagi tahu tuan-tuan, dengar baik-baik. Memang ayat ini ditujukan kepada musyrikin yang tidak boleh menerima Al-Quran, tidak boleh menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau kita juga ada sifat macam tu, saya nak tanya tuan, sama atau tidak? Sama atau tidak? Apa dia sifatnya? Wa aktsaruhum lil haqq karihun. Allah sebut, dan kebanyakan mereka benci akan kebenaran. Siapa-siapa yang benci cerita-cerita dalam Quran, ya, perkara-perkara akidah, syirik, kufur, munafik, tak nak dengar ayat-ayat ini. Kalau ustaz pun tak nak dengar, sama macam musyrikin. Dia telah membenci kebenaran yang turun daripada Allah. Sebab itu dalam surah Muhammad surah 47 pada ayat 9. Kita ambil 8 dan 9. Walladzina kafaru fatasallahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Maka kecelakaanlah kata Allah kepada mereka-mereka yang tidak beriman, dan disesat, disia-siakan amalan mereka. Kenapa amalan mereka sia-sia, celaka, sesat? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Mereka membenci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Fa ahbata a'malahu, maka terhapus segala pahala-pahala amalan. Tak ada pahala, tuan-tuan. Jangan benci kebenaran. Saya bercakap dari Quran. Tajuk malam ni hakikat syirik. Dari Quran dah berapa puluh dari Quran. Kalau tuan-tuan kata, iyalah, memanglah betul, tapi pun tak boleh. Siapa ada tapi, pergi duduk tepi. Lepas tu slow-slow balik. Boleh tuan Imam? Nampak macam tak ada nyawa. Malam ni power lah, dah setahun dah. Orang semua tunggu ni. Malam ni insyaAllah, kira ini memang top yang ni. Ini baru satu tuan-tuan, hakikat syirik. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu harama wa halala. Qul Allah adina lakum am 'alallahi taftarun. Surah Yunus surah ke-10 ayat 59. Allah katakan, apakah kamu tidak melihat apa yang kamu lihat? Rezeki yang Allah turunkan, lalu kamu jadikan sebahagiannya haram, sebahagiannya halal. Apakah Allah mengizinkan kamu berbuat demikian? Atau kamu cuma mengadakan dusta terhadap Allah? Allah tak izin, tuan-tuan. Halal di sisi Allah tetap halal sampai kiamat, halal. Haram, jangan kamu pusing, tetap haram. Dalam surah At-Tahrim, tuan-tuan, surah 66 ayat pertama, saya tak apa ingat, ya? Surah 66 ayat pertama, saya tak apa ingat. Tuan-tuan jangan ketawa kepada saya, tuan-tuan lagi tak ingat. Apa ingat apa pandai ada aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Tuan-tuan tahu kenapa turun ayat pertama surah 66 At-Tahrim? Karena Nabi telah mengharamkan madu. Asal kita kata madu lah sini. Kerana nak ambil hati isteri, dua orang isteri, dia suka minum madu di rumah salah seorang isteri. Bila balik isteri ni komen, bau madu tak enak lah bang, tak payahlah makan. Aku bersumpah, aku mengharamkan madu ke atas diriku. Turun ayat Quran, bukan turun ayat Quran. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh aku?
Tabtaghi mardata azwajik, adakah kerana kamu nak mengambil hati isteri-isteri kamu? Allahu Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Turun ayat ni Pak Haji, menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sesekali, jangan memandai-mandai nak meminda undang-undang Allah. Kalau kita terima undang-undang dicipta oleh manusia, kita telah menyembah makhluk syirik. Zina RM5,000 denda. Kena yang kaki zina itu Tan Sri lah. Tan Sri Jebon kan? Tan Sri Malangun kan? Pergi mahkamah, denda RM5,000 denda. No sweat. Laisat muskilah, cakap Arab. La yujad muskilah, tak ada masalah. Aku bagi RM50,000. Nak zina 10 kali lagi. Dia bagi RM55,000. Dia kata ada baki RM50,000. Ihtafiz bil baqi. Apa dia? Keep the change. Cakap Arab dah tu. Keep the change. Hina undang-undang Allah, mempersendah-sendahkan undang-undang Allah. Ni ulama mana buat saya tak tahu lah. Ulama ni perlu taubat nasuha. Tak kira ulama atau bukan ulama, siapa yang menggubal undang-undang tadi perlu taubat nasuha. Mana ni? InsyaAllah sold out kan. Lepas ni aku pergi duduk Bukit Aman. Dulu di Aman, balik dah sampai Bukit Aman. Janganlah, tak apa kan. Aku hamba lah. Nah, itu yang pertama. Hakikat syirik kata Syekh Abdul Rahman Sa'di ialah kamu menyembah makhluk sebagaimana kamu menyembah Allah. Kita hanya wajib menyembah Allah. Undang-undang dan peraturan Allah sahaja yang layak mentadbir kehidupan kita, bukan undang-undang ciptaan manusia. ISA zalim, mufti tak berani menyatakan zalim walaupun ada hadis sahih. Hadis yang saya baca tadi, saya tanya juga Syekh, sahih dia kata. Al-bayyinah ala mudda'i. Keterangan kepada pendakwa raya. Wal yaminu ala man ankara. Dan sumpah kepada orang yang didakwa. Al-Quran Al-Baqarah 111. Yang kedua, hakikat syirik yang kedua, kamu membesarkan makhluk sama sebagaimana kamu membesarkan Allah. Ini lagi satu penyakit. Oh, kalau nak jumpa JKKK, Jin Kafir Kacau Kampung, dia kata. Bukan saya. Dia kata. Datang dari bulan berenang ni. Lagi yang balik berenang lah. Oh, nak jumpa DO, nak jumpa MP, pakai kemas. Punya nak besarkan makhluk. Kalau nak jumpa Allah dalam solat pun tak pakai baju. Bukan tuan-tuan di sini. Orang belah-belah Yaman. Orang sini insyaAllah 2 kali 5. Tambah sekarang panas pula ni. Allah, panas. Tak boleh Tuan Haji membesarkan makhluk. Makhluk mana boleh besar seperti Allah kebesaran makhluk. Makhluk ni hebat ketika dia berkuasa. Bila dia tak ada kuasa, masuk IJN. Dari Langkawi yang pindah pergi lain. Sekarang cakap ni tak laku. Saya bergendas Quran yang menunjukkan kewajipan membesarkan Allah, bukan makhluk. Surah 74 Al-Muddathir ayat 3. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah dia, dan Tuhanmu besarkanlah dia. Allah yang wajib kita besarkan, bukan makhluk. Ingat 3 tahun dulu tuan-tuan, satu kisah yang dilaporkan dalam berita harian. Seorang datuk kehilangan cucu dalam hutan. Ketika bertemu dengan cucu, harimau sedang mengaum. Nak membaham kepala si cucu. Datuk ni relate balik pada newspaper, pengalaman dia. Apa yang pakcik buat? Saya tidak teringat yang lain tuan, melainkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali saya takbir, lari lintang tukang harimau tu. Kalau dia sebut hidup Melayu, kepala dia harimau hentam. Tuan-tuan solat, tu diri lain. Ini nak silakan ni. Kita solat, dalam solat berdasarkan ayat ketiga Al-Muddathir tadi surah 74, wa rabbaka fakabbir.
Ketika solat, apa kita mula solat dengan apa? Allahu Akbar. Kita tak sebut yang lain. Perpindahan rukun, takbir intiqalat, perpindahan rukun juga diselangi dengan Allahu Akbar. Kenapa tak faham? Kenapa dalam semayang kita membesarkan Allah, di luar semayang kita membesarkan makhluk? Makhluk tak hebat, makhluk seperti kita. Dia sakit juga tuan-tuan. Saya pun sakit dah ni, tak tahu lama mana nak hidup. Kita sebulan dah. Belum mati ni aku nak wanyak cukup-cukup. Kalau tak cukup nak operate, hampa tolonglah bagi duit sikit kalau dengar aku sakit tu. Dia nak pergi check ni, tak boleh tahan lah. 5 bulan Yaman, hampa tahu lah negeri cerai. Kalau banding Yaman sekarang, makna Malaysia tahun 80 dulu, ke belakang, backwards. Kita pergi x-ray, dia kata tak ada apa, tapi kita rasa sakit. Apalah, saya tak mau fikir bak mati, kerana semua kita nak mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kalau mau tanya mana ayat Quran Ustaz tentang kewafatan Nabi SAW, ini ayat dah. Surah 39 Az-Zumar ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad SAW akan wafat dan mereka juga akan mati. Kita semua nak mati. Thumma innakum yawmal qiyamah inda rabbikum tahtasimun. Ayat 31. Kemudian pada hari kiamat nanti, kamu di hadapan Allah akan berhujah, akan bertengkar. Siapa dia? Pemimpin dengan rakyat. Allah akan himpun kamu semua. Nah, pasal ayat itu tak tahu betul sikit. Kita semak lagi. Saya jangan baca ayat ni. Ayat ni pun saya bertemu di Yaman. Dia sebut ayat 31 tu. Betul. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantah di hadapan Tuhanmu, berhujah, bertengkar-tengkar setelah kita dihimpun di hadapan Allah. Saling salah menyalahi. Engkau punya pasal lah. Aku tak suruh kau ikut aku. Tonton buka surah Al-Baqarah 166, 167. Tonton buka Al-Ahzab 66, 68. Tonton buka surah Ibrahim ayat 21. Semua ayat menceritakan rakyat dengan pemimpin. Macam mana nak kata